Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Hari Raya. 1-2 minggu ini kecoh tentang isu Hakim Nazlan Ghazali. Mereka kata ada usaha untuk menyerang institusi kehakiman. Ramai bersuara. Bar Council, Chief Justice Tengku Maimun dan institusi kehakiman itu sendiri membuat laporan polis mengatakan ada usaha untuk menyerang institusi kehakiman. Yang sebenar bukan institusi kehakiman yang diserang. Satu hakim sahaja yang dikritik, iaitu Hakim Nazlan Ghazali. Oleh kerana salah laku. Dan dulu pun, masa zaman Pakatan Harapan, mereka pun siasat sampai 20 hakim. 20 hakim yang terlibat rasuah. Dan ini telah diumumkan oleh SPRM semasa Latifah Koya dulu. Semasa Mahathir Perdana Menteri, semasa Pakatan Harapan memerintah Malaysia. Apa pelik? Hakim ni manusia. Mereka pun ada nafsu. Mereka pun terlibat rasuah. Mereka pun terlibat salah laku seks. Ada yang hakim yang terlibat sodomi. Jadi hakim pun macam orang biasa. Mereka pun banyak agak kesalahan, banyak agak boleh dikatakan kekurangan. Termasuk juga bukan saja salah laku melibatkan seks, tetapi rasuah, melibatkan duit. Dan kita tahu lawyer ni, peguam-peguam yang dah senior di Malaysia ni, mereka tahu hakim pun boleh dibeli, hakim pun boleh dibayar. Kes hukum bunuh, kes gantung pun boleh diketepikan dengan membayar beberapa juta rasuah. Banyak dah kes di mana orang kaya lah, boleh dikatakan orang yang ternama, orang yang kaya, di mana terlibat dengan kes berat. Kes mereka digugur kerana membayar duit bawah meja. So we know this happens in the judiciary. Many judges are also compromised. Some are corrupt. Memang dia orang corrupt, bukan saja dikompromikan. So dia orang buat ni macam kononnya hakim ni malaikat. Hakim ni tak mampu membuat salah. Hakim ni 100% semua betul dan benar dan tidak cacat langsung seorang pun. Nonsense. Saya personally kenal beberapa hakim yang bengkok, dia bent, dia corrupted. So janganlah pura-pura macam kononnya kalau hakim ni, dia orang ni dah macam malaikat, macam nabi. Tak cacat sikit pun. Nonsense. Dan kes Najib ni memang clear. Kita dah buat pendedahan beberapa minggu kebelakangan ini. A few exposes, a few revelations. Dan pendedahan ni membuktikan yang hakim ni telah ada conflict of interest. Iaitu Nazlan Ghazali ni ada conflict of interest. Bermaknanya dia tidak layak menjadi hakim kes Najib ni. Dan sebab-sebab kita dah dedah dengan terperinci. In detail. We have given detail about the conflict of interest. Dan yang lagi teruk ni, yang kita baru dedah semalam ni, ialah ada beberapa perkara, bukti yang boleh membuktikan yang Najib ni tidak bersalah, yang telah disorok dari mahkamah. It was hidden, it was suppressed, it was concealed. Jadi bukti ni kalau dikemukakan di mahkamah, kalau dibentang di mahkamah, maka charge tu dah tak betul. Charge tu tentang Najib curi duit SRC dari KWAP, KUAP. Nonsense. Jadi duit tu tidak datang dari KUAP. Jadi charge tu sendiri sudah defektif. Charge tu pun dah tak boleh pakai. Kalau berdasar kepada charge tu, Najib tak boleh didapati bersalah. And this one, mereka tahu. Mereka menyedari bukti ini dan mereka menyoroknya. Suppressed it.
hid it from the court. Jadi Najib sepatutnya diberi satu perbicaraan yang adil. Soalan dia, dia ambil duit tak ambil duit is one thing, tapi soalan dia charge tu sudah tak betul. If the charge is defective, kalau charge tu sudah salah, maka perbicaraan tak boleh diteruskan. Dan oleh kerana pihak pendakwa mengetahui yang ada beberapa bukti, evidence yang disorok dari mahkamah, yang tidak didedah di mahkamah, maka pendakwa tu sepatutnya tak boleh teruskan kes tu. Dan hakim tu sendiri yang juga terlibat di dalam kes itu, iaitu dia menjadi peguam bagi pihak Maybank semasa semua ini berlaku. When all this happened, the judge was actually the lawyer for Maybank, maka dia disqualified. Dia kena recuse, dia tak boleh menjadi hakim. Jadi ada satu konspirasi, satu komplot di antara pihak hakim dan juga pihak pendakwa, prosecution. The prosecution and the judge were both conspiring to suppress evidence. Ini satu tuduhan sangat-sangat serius. Masa Anwar Ibrahim dulu pun, masa kes sodomi 1, sodomi 2 dan kes sebelum tu salah guna kuasa 3 kes, mereka dah bangkitkan isu ini. Bahawasanya sepatutnya Anwar tidak boleh di-charge dan hakim tu sepatutnya tarik diri dan macam-macam lagi. Masa kes Anwar dulu kecoh. Tak pula masa kes Anwar tu dia orang kecoh, kata ini satu serangan kepada institusi kehakiman. No. Mereka kata ini semua kritikan terhadap hakim tersebut dan mereka mahu hakim tu tarik diri. That's all. Kes Najib ni apa beza? Apa makna istimewa Anwar dan Najib tidak boleh diberi layanan yang sama? Bukan nak minta layanan istimewa, layanan yang sama macam mereka minta untuk Anwar dulu, iaitu he must get a fair trial, the judge and the prosecutor must be impartial, tidak boleh ada conflict of interest, charge tu kena betul, tak boleh fabricated charge, dan semua bukti mesti dibenar, dibawa ke mahkamah, dan tak boleh bukti itu disorok ataupun suppress the evidence supaya mereka boleh dapat conviction, supaya mereka boleh menang kes mereka. Ini saja yang mereka minta. Dan ramai orang nak give Najib a fair trial. And sekiranya memang betul ada bukti that was suppressed from the court, that was hidden from the court, dan sekiranya betul ada konspirasi di antara prosecution, pendakwa dan juga hakim, dan sekiranya betul hakim tu ada conflict of interest, you tak payah jadi lawyer, you tahu perkara ni semua tak betul. Dan perbicaraan tu sepatut dibatalkan dan satu perbicaraan baru diadakan. That's all. This is not an attack on the judiciary. It's a criticism, a critique on the performance of the court, the performance of the prosecution, and how they fabricated the charge and they suppress evidence. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.